Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, iaitu pada tanggal 1 Zulhijjah, malam 2 Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita untuk sama-sama kita memilih rumah Allah sebagai tempat untuk kita berada pada waktu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terus kepada kita untuk kita menambah amal kita, khususnya pada tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah ini, untuk kita penuhi dengan ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia merupakan waktu dan saat hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala suka sekiranya kita penuhi waktu-waktu ini ataupun hari-hari ini dengan ibadah pada Allah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung perbahasan kita dalam kita membicarakan berkaitan dengan fiqh ibadah, yang mana kita masih berada di dalam perbincangan rukun yang keenam. Rukun yang keenam daripada rukun-rukun sembahyang, iaitu berkaitan dengan i'tidal. Dan perkara yang berkaitan dengan i'tidal termasuklah membaca doa qunut. Ia telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Cuma malam ni ialah penutup. Bagaimana cara kita nak membaca doa qunut. Dan di akhir pertemuan yang lalu telah kita sebut berkaitan dengan sunat mengangkat tangan. Sunat mengangkat tangan ketika mana kita membaca doa qunut. Berlaku khilaf di kalangan ulama, ya, mengangkat tangan ketika mana membaca doa qunut. Ya, ada pendapat mengatakan bahawa diangkat tangan, dan ada pendapat mengatakan bahawa tidak perlu untuk mengangkat tangan. Ini telah kita sebut dan telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Kok tangan lengok sakit kan, bertukang jangkul betang tu, rasa lenguh tangan. Rasa lenguh tangan boleh tak angkat tangan pun tak apa. Cuma kita ni bila tak angkat tangan, orang kata dia ni geng lain ni, mazhab lain ni. Dah.
tak ada masalah pun benda tu sunat untuk kita angkat tangan ataupun tidak. Bahkan ada ulama mengatakan bahawa tidak sunat untuk mengangkat tangan. Qiyas kepada doa-doa yang lain di dalam sembahyang. Seperti mana doa iftitah, kita angkat tangan, tak angkat tangan juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka doa kunut juga ada pandangan mengatakan bahawa tidak perlu untuk kita angkat tangan. Baik, malam ni kita nak sambung. Selepas kita angkat tangan, okey, was-sahih annahu la yamsah bihima wajhah. Okey, bila angkat tangan kita ni tuan-tuan, bila kita berdoa, macam mana kita berdoa? Macam kita salam kita tak di mana? Tak di dada, ada yang tak di muka, kan, macam-macam caralah. Kita ni doa tuan-tuan macam mana? Annahu la yamsah bihima wajha. Yang sahihnya bahawa dalam membaca doa kunut ni, selesai daripada membaca doa kunut, kita tak perlu untuk raut di muka. Kan? Walhamdulillahirabbil alamin, kan, kita buka muka, kan? Tak perlu untuk sapu muka. Ay la yusannu lahu dhalik li'adami wurudihi kama qala al-Baihaqi. Kerana tidak tak sabit perbuatan tersebut. Raut muka selepas membaca doa kunut ni tidak sabit, seperti mana yang disebutkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa yusannu li khabari famsahu bihima wujuhakum warada bi anna turuqahu wahiyah. Ada pendapat mengatakan bahawa ia disunatkan kerana ada satu riwayat menyatakan bahawa famsahu bihima wujuhakum, maka sapulah muka kamu dengan keduanya, yakni kedua tangan kamu. Namun begitu disebutkan bahawa riwayat ini jalannya dhaif. Maknanya hadis ini ialah hadis yang dhaif. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan sapu muka ketika mana selesai daripada membaca doa kunut. Satu pendapat mengatakan bahawa tidak perlu, satu pendapat lagi mengatakan bahawa sunat. Namun begitu pandangan yang sunat ini dhaif kerana sandarannya berdasarkan daripada hadis yang dhaif. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa amma mashu ghairil wajh kas-sadr fala yusannu mashuhu qat'an bal nassa jama'atun ala karahati. Adapun menyapu selain daripada muka, ni kita ni baca doa raut di mana? Buh dada. Alhamdulillahirabbil alamin, tepuk belakang. Tepuk belakang. Saya tengok tak? Kan? Pada doa tepuk belakang. Tepuk belakang. Ni kat mana tak tahu. Sapu selain daripada muka seperti dada. Seperti ni contoh. Seperti dada. Fala yusannu mashuhu, maka tidak disunatkan menyapunya qat'an sama sekali. Yang ni saya baca dalam kitab Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Susunan Al-Khatib Asy-Syarbini mensyarahkan kitab Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya orang kata yang ni ustaz ni, tak, ni saya baca kitab tu. Saya baca je, saya nakal saja. Okey. Fala yusannu mashuhu qat'an, maka tidak disunatkan menyapunya sama sekali. Sapu di mana? Selain daripada muka. Dalam bab doa selain daripada muka tak sunat sama sekali. Sapu di mana? Dada. Sapu buh di mana? Buh di paha, buh di belakang. Contoh, bal nassa jama'atun ala karahati, bahkan telah menyebutkan jamaah ulama, kumpulan ulama, ala karahatihi, bahawa makruh kita buat perkara yang demikian. Kita duk sapu, baca doa buh tangan, tepuk-tepuk di belakang, tepuk di paha, buh di dada contohnya, maka itu makruh. Wa amma mashul wajhi aqibat du'a kharij as-salah, adapun menyapu muka selepas membaca doa, selepas menyapu muka, selepas selesai membaca doa keluar, yang ni doa yang luar daripada sembahyang. Yang tadi doa di dalam sembahyang, yang ni doa selepas sembahyang ataupun di luar sembahyang, kharij as-salah.
Kita pun sapu muka. Yang tadi doa kunut ada yang kata sunat, ada yang kata tidak sunat. Ada pun doa selepas sembahyang ataupun kharijas salah, luar daripada sembahyang. Bagi salam kita pun baca doa, zikir-zikir kita pun baca doa. Ataupun dalam keadaan-keadaan kita pun angkat tangan nak berdoa luar daripada sembahyang. Apa hukum menyapu muka tersebut? Faqala Ibnu Abdis Salam, maka kata Ibnu Abdis Salam, seorang ulama daripada mazhab Imam Syafi'i, ba'da nahyihi anhu, selepas menegahnya, beliau mengatakan bahawa la yaf'aluhu illa jahil, tidak melakukannya, yakni menyapu muka selepas membaca doa itu, melainkan orang itu ialah orang yang jahil. Maknanya selesai membaca doa, letak je lah. Seolah-olah begitu. Angkat tangan tu ada waris daripada perbuatan Nabi. Ni doa luar daripada sembahyang. Ya, luar daripada sembahyang. Adapun di dalam sembahyang, ni dalam sembahyang. Adapun di luar sembahyang, ya, dalam bab kita nak sapu muka ni tuan-tuan, berlaku khilaf. Ya, Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan bahawa orang yang selepas baca doa dia pun sapu muka, kan ni luar sembahyang ni, maka perbuatan itu ialah perbuatan orang yang jahil. Ini kata Ibn Abdul Salam. Wa qad warada fil mashi bihima akhbarun ba'daha gharibun wa ba'daha dha'if. Dan telah warid ada riwayat yang mengatakan bahawa menyapu dengan kedua-duanya itu ada beberapa hadis. Hadis yang macam mana? Sebahagiannya hadis yang gharib, sebahagiannya hadis yang dhaif. Maknanya riwayatnya tidak kuat berkaitan dengan menyapu muka selesai daripada membaca doa. Ini doa luar daripada sembahyang, bukan doa kunut. Ya, luar daripada sembahyang. Namun begitu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa hukumnya tetap sunat. Maknanya yang kita duk sapu muka ni tuan-tuan ialah pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Biar kita tahu lah. Sekarang ni kita nak beramal, kan selepas daripada kita ni mengaminkan doa alhamdulillahi rabbil alamin, kita pun buh di muka, kan. Itu pandangan Al-Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya sunat. Ibnu Abdis Salam kata tak ada pun benda tu. Sapu muka selesai daripada membaca doa. Tidak ada benda ni. Ini kata Ibnu Abdis Salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, والصحيح أن الإمام يجهر به وأن الإمام يجهر به للاتباع رواه البخاري وغيره. Dan pendapat yang sahih, yang sebetulnya bahawa imam itu menjaharkan dengannya. Jahar apa ni? Menjaharkan kunut. Imam menjaharkan kunut, maknanya imam menguatkan bacaan kunut itu. Ni imam. Baik. Kerana mengikuti seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Mawardi, Al-Imam Al-Mawardi, ni semua ulama Syafi'iyah, wal yakun jahruhu bihi duna jahrihi bil qira'ah. Yang kata jahar, menguatkan suara itu bukan sama seperti mana menjaharkan bacaan. Maknanya ketika membaca kunut perlahan sikit, bukan sama kuat dengan bacaan. Kan kita kuat Bismillahirrahmanirrahim, kita pun Allahumma hdina fi man hadait. Tak, bukan kuat. Dia perlahan sikit. Maknanya kita ambillah nada sedikit kurang, sedikit rendah berbanding dengan bacaan. Itu cara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Ini cara tuan-tuan. Maknanya kalau kuat tak salah, cuma etika cara tu tak berapa nak comel, tak berapa nak cantik. Ya, sebab berlaku khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan kuat ataupun tidak bacaan tersebut.
Imam pandangan yang sahihnya mengatakan bahawa imam menguatkan suara, menjaharkan suara ketika mana membaca doa qunut. Tapi kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, kuat tu kuat tapi bukan sekuat seperti mana membaca Quran, membaca Fatihah ataupun membaca surah. Ya, yang tu tak apalah nak kuat macam mana pun. Tapi yang ni dak, yang ni kurang sikit. Kurang sedikit, mana rendahkan sedikit tun suara. Tun suara tu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kan tadi kuat, Bismillahirrahmanirrahim, rendahkan sikit, ambil tun rendah sikit. Ataupun nak rendah lagi terpulang, tak ada masalah. Kan, baik. Wathani la, pandangan yang kedua tidak, maknanya tidak ada apa, tidak dikuatkan bacaan. Kasail ad'iyatil masyru'ah fi shalah, seperti mana doa-doa yang masyru'ah fi shalah, maknanya ia juga dibaca secara perlahan, secara sir. Allah macam Allah hadina, imam angkat tangan, makmum Allah hadina fi man hadi, sama-sama seolah macam itulah kan, Allah hadina fi man hadi wa afina, perlahan. Sama seperti mana tahiyat, sama seperti mana doa iftitah, kan, sama seperti mana tasbih-tasbih yang lain dalam sembahyang, imam baca perlahan, bukan baca kuat. Ya, sebab tu kita ni tuan-tuan, yang kuat, yang perlahan pun diberikan penekanan. Mana nak kuat, mana nak perlahan. Jangan dok kuat suka-suka hati. Sebab sembahyang ni dia ada etika dia, ada tata cara dia. Ni dok buat suka hati. Kan, sembahyang tasbih zikir subhanallah walhamdulillah dalam sembahyang tuan-tuan, kan, yang tak kena dengan etika dia. Tasbih, sembahyang tasbih kan, biasa umat tasbih kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala, 300 kali tu kan dalam 4 rakaat tu. Jadi tak perlulah nak pergi buat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Dak pergi zikir berlagu pula, tak payah kuat. Sebab bukan tempat dia untuk dikuatkan bacaan itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya dalam bab nak kuat kunut ataupun tidak, maknanya detailnya para ulama, ya, dalam bab nak sapu muka ataupun tidak pun dibahas oleh para ulama berkaitan dengan perbuatan tersebut, ada ataupun tidak. Jadi yang ini nak kuat ataupun tidak, sahihnya dalam pandangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, doa qunut dikuatkan. Kata al-Imam Al-Mawardi, kuat tapi bukan sekuat seperti mana bacaan surah. Kurangkan ataupun rendahkan sedikit suara bacaan qunut tersebut. Nak sedap memanglah kuat tak salah, tapi kurang tepat, kurang kena. Sebab apa? Sebab ada pandangan lain mengatakan bahawa dibaca secara sir, bukan kuat. Maknanya nak menggabungkan ni, kuat tak kuat, perlahan tak perlahan, pertengahan. Baik. Ammal munfarid fayusirru qat'an, adapun orang yang sembahyang seorang, maka dibaca secara perlahan, secara qat'i, secara jelas. Maknanya tidak, orang sembahyang seorang tak perlu kuatlah dalam bacaan qunut. Ya, baik. Adapun bacaan yang lain terpulanglah, bacaan surah disunatkan kuat walaupun dia sembahyang seorang. Dalam bab qunut tak, dalam bab qunut dia disunatkan dibaca secara sir. Surah sunat walaupun sembahyang seorang. Kita sembahyang seorang tetap sunat kita menjaharkan suara. Kan, sembahyang seorang tak ada masalah. Kan, baca kuat sikit, macam sembahyang tahajud kan. Kalau sembahyang subuh, sembahyang isyak kan, sembahyang maghrib, kita tak datang masjid, sembahyang di rumah, maka disunatkan kita menjaharkan walaupun kita sembahyang seorang. Dalam bab kunut tak, dalam bab kunut tetap walaupun dia ni sembahyang seorang, ya, yang bacaan itu sunat untuk dia kuatkan, tapi dalam bab kunut hendaklah dia baca secara sir, secara perlahan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa sahih wa annahu yu'minul ma'mum lid-du'a, dan sahihnya bahawa makmum itu mengaminkan bagi doa lilittiba'. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan aw sahih.
wa yujharu bihi wa yajharu bihi kama fi ta'minil qira'ah. Jadi makmum apa? Makmum hendaklah mengaminkan doa tersebut. Doa apa? Doa kunut. Ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan ataupun sanad yang sahih, dan menjaharkan amin tersebut, menjaharkan amin tersebut seperti mana aminnya apa? Aminnya bacaan. Waladdallin, amin, kan kita kan, mana Allahumma hdina fi man hadait, amin, kan. Amin ni dia ada saat yang kita kena kuat, ada saat yang tidak disunatkan kuat. Contoh yang tak disunatkan kuat ialah ketika mana doa khutbah. Kan doa khutbah kan, khutbah kedua kita khatib baca doa. Selepas selawat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, yang tu sunat amin, tapi tak disunatkan kuat. Tak disunatkan kuat, maknanya amin, baca perlahan amin. Ni kadang-kadang dengar amin, satu masjid amin, amin, kuat ni, perlahan perlahan, amin perlahan, kita sudah kan, tak perlu keluarkan suara yang kuat, maknanya perlahan cukup. Jadi ini dalam keadaan nak kuat, nak perlahan amin pun ada tata cara yang diajar di dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullahu taala, maka disunatkan bagi makmum itu untuk dia menjaharkan bacaan amin ketika mana dia mendengar imam membaca qunut. Wa yaqulu as-sana sirra. Wa yaqul, siapa kata ni? Dan dia berkata as-sana, pujian. Di dalam kunut dia ada dua. Satu ialah doa, yang kedua ialah pujian. Dia ada pujian, dia ada doa. Yang doa yang perenggan yang pertama, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Kan 5 benda ni, ini merupakan doa. Maka dalam doa ni makmum sunat, ni bahagian makmum ni, imam tak ada masalah. Bahagian makmum sunat untuk membaca amin. Cara macam mana, kuat macam mana amin tersebut? Seperti mana aminnya sembahyang. Seperti mana aminnya sembahyang, suara kuat. Ya, baik. Imam baca kunut suara sederhana, tak kuat sangat, tak slow sangat. Tapi amin makmum kuat, seperti mana amin qiraah, ini bacaan. Wa yaqulu as-sana, dan membaca as-sana sirra, dan membaca pujian-pujian itu secara perlahan. Siapa yang baca secara perlahan ni? Agak-agak siapa baca perlahan? Kan kita fa innaka taqdi wa la yuqda, kan Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Siapa yang kena baca perlahan ni? Imam ke makmum? Siapa yang kena baca perlahan? Yang biasa duk buat, tanya sikitlah, pak mengantuk kan, pakai cari tiang kan. Agak-agak siapa kena baca perlahan? Fa innaka taqdi itu imam ke makmum baca perlahan? Wa yaqulu as-sana, dan dia membaca, dia ni kitab ni, dan dia membaca as-sana, yakni pujian-pujian itu sirra. Siapa yang kata perlahan pujian tadi? Fa innaka taqdi itu baca perlahan. Agak-agak siapa tuan-tuan? Agak siapa? Imam ke makmum? Makmum. Imam baca kuat juga. Kan biasa kita dengar Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la. Misalnya
Kan biasa dengan imam macam tu kan, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man wala. Kemudian wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi kan. Biasa kan macam tu. Bisa dengar tak macam tu? Okey, yang tadi ni dan mengatakan pujian tadi secara perlahan, imam ke makmum? Imam. Betul ke imam? Nak tanya, betul ke imam? Sini ni dia sambungan mengatakan perlahan tadi. Kan tadi dia kata dalam nas Minhajul Talibin ni kata wa annahu yu'ammanul ma'mum lid-du'a. Dan dia mengaminkan oleh makmum itu bagi doa. Ketika imam baca doa, dia mengaminkan. Wa yaqulu sana, dan dia berkata ataupun dia menyebut pada pujian. Siapa yang menyebut pada pujian? Makmum. Sebut siapa pujian, disyarahkan pujian itu macam mana? Sirra. Maknanya makmum yang baca perlahan, bukan imam. Bukan imam yang baca perlahan. Fa innaka taqdi, imam tu baca sama je. Sama seperti mana awal Allahumma hdina sampai hujung, imam nada suara sama, tidak ada tinggi rendah. Sama sahaja dari sudut suaranya. Yang kita dah buat fa innaka taqdi wa la yuqda. Sebab apa? Silap pergi sambungan ayat ni, tak kena. Dalam Fathul Mu'in disebut amma sana wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fa yaquluhu sirra. Siapa dia? Makmum. Adapun sanad pujian maka wa huwa fa innaka taqdi, ayat sampai innaka taqdi sampai akhirnya fa yaqulu ay fa yaqul ma'mum sirra, maka makmum itu mengatakannya secara perlahan. Adapun imam sama saja. Yang kata kena baca perlahan itu sunatnya bagi makmum. Maknanya makmum sunat mengikut bacaan imam di dalam pujian tadi. Di awal yang 5 tadi disunatkan mengaminkan, bukan membaca sekali, aminkan itu. Dalam pujian barulah ikut baca perlahan. Imam kuat seperti mana biasa, tak perlu perlahan. Imam perlahan tak salah, tapi kalau baca perlahan maknanya imam tak berapa nak faham hukum tu. Tak berapa nak faham hukum berkaitan dengan suara, nada suara membaca kunut. Ustaz baca perlahan, batas tak ada sebatas, tak batas semayang kan. Baca perlahan, kunut pun ada pandangan mengatakan baca perlahan. Perlahan tu macam perlahan daripada awal, bukan separuh kuat separuh perlahan. Yang tu tak ada. Perlahan terus ada pandangan, kuat terus ada pandangan, kuat separuh perlahan separuh tidak ada. Itu pandangan kita. Pandangan kita. Li'annahu sana wa dzikr fa kanat al-muwafaqah fihi al-liq. Kerana ia merupakan pujian dan juga zikir, maka muwafaqah bersama dengan imam, ikut imam itu lebih layak. Wa fi ar-radah wa asluha annahu yaqulu sana aw yaskut. Dalam pandangan yang lain bahawa dia menyebut as-sana, pujian tadi, yakni makmum tadi menyebut pujian tadi ataupun dia diam. Sebut ataupun boleh diam. Tak mau kata apa pun tak apa, diam pun tak apa. Ada pandangan begitu. Wa qala Mutawalli, Abu Sa'ad Al-Mutawalli mengatakan au yaqul ashhad. Yang ni tak ada orang buat ni. Yang ikut imam ada orang buat. Fa innaka taqdi, ada orang buat. Yang diam pun ada. Yang diam tak kata apa pun ada. Yang kata ashhad ni tak jarang berlaku. Kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Ashhad. Boleh kata. Asal macam pelik Ustaz, ashhad, aku bersaksi. Kan? Ashhad fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Ashhad innahu la yadhillu man walayt. Ashhad. Kita try subuh esok boleh jadi agak-agak. Kita try subuh esok, tengok imam lupa rakaat. Kan tak jumpa Rasulullah, dia ashhad sudah ashhad belaka semua ni kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, terpulanglah. Maknanya ada. Kalau tuan-tuan nak ingat ilmu ni tuan-tuan, kita kena buat satu, kita ikut imam. Yang kedua, kita diam. Yang ketiga, kita sebut ashhad. Ini pandangan yang ketiga.
Kan? Ini pandangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Mutawalli, Abu Sa'ad al-Mutawalli. Maka kata Asy'ad. Wa qala Ghazali, pandangan al-Imam al-Ghazali kata apa dia? Kata sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta, macam terjawab azan subuh kan, as-salatu khairum minan naum. Jawab apa yang tu? Sadaqta wa bararta. Kan, sadaqta wa bararta, samalah jawab ketika mana as-sana, ketika mana pujian, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, sadaqta wa bararta, innahu la yadhillu man wali, sadaqta wa bararta, wa la ya'izzu man adai, innahu la yadhillu man wali wa la ya'izzu man adai, sadaqta wa bararta, tabarakta rabbana wa ta'alait, sadaqta wa bararta. Masa panjang tak berbelit lidah, terpulanglah buat macam mana pun. Diam, rasa macam penat sangat, diam tuan-tuan. Diam, tak sebut apa-apa. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala fil majmu' wa ghairuhu wal musyarakah aula. Adapun pandangan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam majmu' dan selainnya, al musyarakah, mengikuti bacaan itu lebih utama. Dalam semua tadi, maka ikut membaca sekali. As-sana' tadi itu lebih aula, lebih baik. Baik. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak ikut ni sampai bila? Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam du'aun. Salawat atas Nabi di hujung tu kan, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya dah sebut dah itu. Nak kalau salat salam, salli wa sallim. Kalau kita tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, kita pun baca wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau wa sallillahumma ala, kalau wa sallallahu ala, maka akhirnya dengan wa sallam. Baik. Jadi dalam bab salawat atas Nabi ini merupakan doa. Ia merupakan doa. Maka kalau doa, apa yang boleh dibuat? Fayu amin laha kama sarraha bihi al-muhibb at-Tabari syari' at-tanbih. Kata sebahagian pandangan ulama mengatakan bahawa ia merupakan doa. Maka apabila doa, makmum hendaklah mengaminkan di situ. Dia dalam kunut ni tuan-tuan, selawat itu merupakan satu sunat ab'ad yang lain. Dia kena ingat, sunat ab'ad yang lain. Kalau Allah mahdina wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, imam terus sujud, maka dia telah meninggalkan satu sunat ab'ad. Maka disunatkan untuk dia sujud sahwi. Jadi kalau maknanya salawat merupakan satu sunat yang lain daripada kunut. Jadi selawatnya apa hukumnya? Selawatnya apa martabatnya? Martabatnya ialah doa. Maka bila doa, kata ulama, pandangan yang pertama mengatakan bahawa ia hendaklah diaminkan oleh makmum di situ. Bukan makmum turut membaca selawat, tidak, tapi makmum mengaminkan. Ini pandangan yang pertama. Waqal Ghizzi mengatakan bahawa boleh jadi ia merupakan pujian. Boleh jadi, boleh ihtimal bahawa selawat itu merupakan pujian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh kerana itu hendaklah diyusyarikuh, maka di musyarakah mana ikut sekali, selawat sekali dengan imam. Maknanya ada dua pandangan dalam bab selawat. Makmum boleh amin, makmum boleh juga mengikuti bacaan selawat tersebut. Kan, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik sekali dengan imam sampai habis daripada pujian tadi, fa innaka taqdi sampai akhir. Makmum boleh ikut bacaan kunut imam secara perlahan, jangan kuat sama macam imam. Ni sama kuat dengan imam, jangan naya imam tak jumpa hujung. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amma idza lam yajhar bihi. Adapun ni masalah lain.
Adapun sekiranya imam tersebut tidak menjaharkan dengannya, yakni menjaharkan kunut au jahara bihi, ataupun imam menjaharkan bacaan kunut tersebut, walam yasma'hu, dan makmum tidak mendengarnya. Contohnya di sistem rosak kena panah kilat, imam baca kunut tuan-tuan, tapi makmum duduk belakang, muslimat ataupun makmum duduk belakang tak dengar, ataupun makmum yang ada di luar tak dengar, makmum yang ada di atas tak dengar bacaan kunut imam, maka apa yang perlu dilakukan oleh makmum tersebut? Fa innahu yaqnut, maka makmum hendaklah membaca sendiri doa kunut. Maknanya makmum, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dia baca sendiri. Sebab apa? Dia tidak dengar bacaan imam. Dia tahu imam qiyam, i'tidal dan baca doa kunut, dia nampak perbuatan tersebut, tapi tak dengar imam baca apa. Nak amin pun tak boleh. Nak amin apa? Imam tak dengar suara imam. Kan nak ikut tak boleh. Sebab apa? Sebab tak dengar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika itu sunat untuk makmum tersebut baca sendiri kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Bukan lagi aminkan doa kunut. Baik. Kama qala fa illam yasma'u li samamin aw bu'din aw li 'adami jahrihi. Sekiranya dia tidak mendengarnya kerana apa? Kerana dia sendiri tuli. Dia jadi tuli ni. Aw bu'din, ataupun dia jauh, aw li 'adami jahrihi, ataupun imam tidak menjaharkan bacaan kunut tersebut. Aw sami'a sautan lam yufassirhu, ataupun dengar suara tapi tak faham, tak jelas. Dengar suara tapi tak jelas. Tak faham maksud. Qanata nadaban ma'asirran kasair da'wat wal azkar allati la yasma'uha, maka hendaklah dia membaca kunut secara perlahan, sunat, seperti mana dia membaca doa-doa yang lain dan zikir-zikir yang lain di dalam sembahyang. Maknanya makmum tadi tak perlulah untuk dia baca kuat. Ketika itu dia ni tuli, ataupun dia tak dengar, jauh, ataupun dengar suara tapi tak jelas bacaan tersebut. Allah, macam tu ya. Kan? Maka ketika itu sunat untuk dia membaca doa kunut secara perlahan, dia sendiri baca. Baik. Wa yushra' ay yusannu al-qunut ba'da at-tahmid fi i'tidal al-akhirah. Fi i'tidal al-akhirah sa'ir ay baqi maktubat lin-nazilah, dan disyariatkan, yakni disunatkan membaca kunut ba'da tahmid, selepas tahmid, fi i'tidal al-akhirah. Sami'allahu liman hamidah, kan itu tahmid ni. Sami'allahu liman hamidah pada i'tidal yang terakhir. Pada sembahyang fardu-fardu yang lain, sairil maktubat, dalam sembahyang fardu yang lain sunat juga membaca kunut pada i'tidal terakhir, maknanya rakaat yang terakhir, untuk membaca kunut lin nazilah, untuk membaca doa kunut nazilah. Kerana sesuatu bencana yang turun, yang berlaku, ka'an nazala bil muslimin khawfun aw qahtun aw waba'un aw jaradun aw nahwiha lil ittiba', seperti mana kemungkinan berlaku pada umat Islam itu ada ketakutan, timbul ketakutan, penyakit, wabak, ataupun kemarau, ataupun belalang, penyakit-penyakit macam-macam lah, bencana alam ni, ataupun seumpamanya, kerana mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW pernah berkunut selama syahran, yad'u ala qatil ashabihi al-qurra bi bi'ri ma'unah. Kerana Nabi SAW pernah mendoakan kunut nazilah, membaca doa kunut nazilah ini selama sebulan. Kerana apa? Kerana mendoakan ke atas orang yang membunuh sahabatnya yang diutuskan untuk kaum ataupun penduduk Najd. Ada orang datang pada Nabi SAW namanya Abu Barra. Dia datang pada Nabi SAW pada tahun keempat Hijrah. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia ni daripada Najd. Bila Nabi SAW terang-terangkan dakwah dia, Islam, dakwah dia ni datang. Okey, dia tunjukkan minat dia pada Islam. Tetapi dia tak Islam lagi. Dia kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni nak Islam ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, alangkah elok ya Rasulullah engkau hantar orang untuk ke tempat aku. Di mana? Di Najd.
untuk ajar aku punya kaum ni, bila mereka Islam, aku juga akan Islam bersama dengan mereka. Itu janji dia, permulaan. Mula-mula Nabi tolak. Ada pandangan, ada yang mengatakan bahawa Nabi terima tu, ada mengatakan bahawa pada permulaannya Nabi SAW tolak. Kan nak Islam je lah. Kan kenapa nak kena balik kaum dan sebagainya? Kan Nabi bimbang dengan diri sahabat, mungkin pergi boleh, balik belum tentu. Kan risau dan bimbang. Tapi lama kelamaan pujuk dan Nabi seolah nampak mungkin ada kelebihan di sana. Kelebihan apa? Ramai orang Islam akan berkembang jauh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW pun hantar para sahabat Nabi SAW yang kebanyakan mereka itu merupakan qurra, hafizul Quran, pembaca Al-Quran, yang mahir membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Maka dihantar mereka. Abu Barak ni dia balik dulu. Dia nak seolah-olah nak bagi tahu penduduk dia bahawa dia telah berjaya bawa sahabat Nabi untuk ajar Islam. Seolah-olah begitulah, nak khabarkan berita gembira. Tapi Nabi SAW tidak nampak apakah perancangan mereka. Sehingga kan tuan-tuan, mereka sampai di satu tempat, satu tanah yang namanya Bi'ru Ma'unah, yang menjadi milik antara puak, yang di antara puak tersebut ialah milik Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ini merupakan orang yang cukup lama memusuhi Islam. Bila sampai dia tahu bahawa ini merupakan utusan Nabi SAW, maka dia bunuh tuan-tuan. Mula-mula bunuh utusan mula. Bunuh. Orang dulu utusan ni bukan jenis yang dibunuh, tak. Utusan ni bukan jenis dibunuh. Hatta dia jahat macam mana pun, orang tak bunuh utusan. Tak bunuh utusan. Ni dia punya harga diri waktu tu. Prinsip mereka tidak akan bunuh utusan. Kalau bunuh utusan ni jahat sungguh. Jadi mereka bunuh utusan Nabi SAW dan kesemuanya meninggal, melainkan ada seorang yang sempat patah balik khabarkan kepada Nabi SAW tentang apa yang berlaku. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi mendoakan laknat ke atas mereka selama sebulan. Yang tu yang timbul disyariatkan kunut nazilah. Bermula daripada peristiwa tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi 5 minit. Ada lagi 5 minit. Kita alihkan tajuk. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, rawahu syaikhan wa khabari sallu kama raaitumuni usalli la mutlaqan 'ala al-mashhur. Jadi pandangan ulama mengatakan bahawa benda ni, bacaan ini tidak diteruskan, maknanya tidak dibaca secara berterusan, maknanya bukan dibaca secara mutlak, maknanya tanpa sebab saja-saja. Hari ni zuhur kita buat kunut lah, Isyak malam kita buat kunut lah, tak. Bukan macam tu. Dia mesti ada sebab, ada punca. Ada wabak berlaku, penyakit macam kita hari tu dalam waktu Covid, PKP itu kan imam baca doa kunut. Sebenarnya kunut tersebut diminta untuk kita baca setiap waktu, cuma di sinilah kita tak buat. Kita buat subuh je setiap waktu kan. Jadi kita buat subuh saja yang panjang sikit tu, kunut nazilah kita tambah selepas kunut subuh, kita panjang sikit tu kan. Allahumma afina min kulli bala'in, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'. Yang tu yang diminta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis. Itu yang diminta oleh pihak jaiz. Jadi itu yang kita baca. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kunut nazilah ni tidak dibaca semata-mata nak baca kunut, tak. La mutlaqan al-mashhur. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kharaja bil maktubah, maka terkeluarlah dengan lafaz al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kaitkan bahawa kunut nazilah itu dibaca dalam sembahyang-sembahyang yang maktubat, maknanya sembahyang fardu. Maka terkeluar bila Imam Nawawi sebut sembahyang fardu, terkeluarlah ghairaha, selain daripada sembahyang fardu tidak disyariatkan untuk membaca doa kunut. Seperti mana? Seperti apa? Min naflin, daripada sembahyang sunat.
Semayang sunat apa? Semayang sunat duha ke, semayang apa lagi tuan? Sunat hari raya ke, kan? Sunat gerhana ke. Yang ni tidak disyariatkan. Maknanya tidak dibaca doa kunut nazilah di dalam semayang-semayang sunat ini. Begitu juga wa manzur, semayang-semayang yang nazar, wa salatu janazah, dan begitu juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah lagilah tak baca doa kunut. Fala yusannun kunut fiha, tidak disunatkan membaca kunut di dalamnya. Fa fil wala kunuta fi salatil aidain wal istisqa. Begitu juga dalam kitab al-Um, al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa tidak ada kunut, tidak disyariatkan juga, tidak disunatkan juga kunut di dalam solat dua hari raya. Begitu juga wal istisqa, solat minta hujan, tidak ada kunut di situ. Kunut nazilah hanya di dalam sembahyang fardu sahaja. Jangan tak pergi buat pelik, kan? Malam ni kita buat tahajud. Habis tu sunat witir lain. Yang tu ada. Yang ni yang kita bincang ialah berkaitan dengan kunut nazilah. Jangan beza, jangan samakan dengan kunut yang kita baca dalam witir Ramadan dan juga subuh. Dah, yang tu kunut lain. Yang ni kunut nazilah, kunut yang ada sempena. Sempena apa? Sempena ada ketakutan, ada wabak, ada penyakit dan sebagainya. Yang tu yang kita sebutkan. Maka yang ni tuan-tuan dibaca hanya di dalam sembahyang fardu sahaja. Tahajud, tahajud tak ada. Malam ni kita buat qiyamul lail dalam tahajud terakhir kita baca doa kunut. Kunut apa? Kunut nazilah. Tidak ada di situ. Ya, tidak ada kunut nazilah di dalam sembahyang sunat. Yang ada kunut nazilah hanyalah dalam sembahyang fardu, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan begitu juga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Fa in qanata linazilatin, sekiranya dia baca, kata Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah, sekiranya dia baca juga dalam sembahyang hari raya dan juga sembahyang istisqa tersebut dia baca doa kunut nazilah juga, lam akrahu, dia kunut tu sebab ada wabak, maka aku tidak memakruhkannya. Wa illa, kalau tidak ada sebab, maka aku menghukumkannya sebagai makruh. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni, yang utama yang tadi kita perbetulkan, perbuatan kita berkaitan dengan imam kuat dan makmum nak baca kunut tadi di mana. Yang tu yang kita nak fokus, yang untuk kita perbaiki sama-sama pada malam ini, insya-Allah. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.